Iya. Anggap nama bos saya pun pakai juga. Tapi setiap kantor itu ada grupnya itu juga. Aduh. Isu-isunya. Itu. Masalah lah. Baik. Isu kecil saja. Assalamualaikum. Hiduplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan wajib kalian menyempurnakan bilangan-bilangan hari berpuasa sehingga cukup sebulan. Dan hendaklah kalian membesarkan akan Allah Subhanahu wa taala kerana perkara yang memberi petunjuk oleh Allah taala akan kamu. Kalau begitu kamu mengerjakan, pasti kamu termasuk di kalangan hamba yang bersyukur kepada Allah. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah para hadirin semua, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan lagi usia yang panjang sehingga kita duduk pada hari yang ke-27 Ramadan. Nah, semalam kita qiyamul Ramadan malam 27. Nah, malam 27 ni orang tua-tua kita panggil 7 lika. Nah, bukan 27 saja. 20 tu sendiri liku. Nah, kenapa panggil liku tu wallahu alam, tu bahasa barangkali bahasa Sanskrit kali. Nanti ni bahasa lama. Cuma orang tua-tua kata liku tu sendiri katanya Lailatul Qadar. Li tu Lailatul Qadar dia kata. Nah, jadi 7 liku mana Lailatul Qadar. 27 tu ialah malam Qadar. Begitu sekali orang tua-tua kita naknya kepada malam Qadar. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kita duk sebut malam Lailatul Qadar, jadi bahasa Arab jadi Melayu. Malam Lailatul Qadar. Malam tu malam dah, Lailatu pun malam pula, Qadar tu Qadar. Jadi malam Qadar, berapa banyak malam Qadarnya? Dia malam Qadar ni semalam aja. Satu malam ya Allah Taala kurniakan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat sebelum daripada Nabi Muhammad dapat kurnia lipoh daripada Allah Ta'ala namanya malam Qadar. Tidak ada. Hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pendek. Walau bagaimanapun kalau kita pandai guna, kita semaya pada malam Qadar ke, kita baca Quran pada malam Qadar ke, kita sedekah pada malam Qadar ke, kita berdoa pada malam Qadar ke, apa sahaja minal khairat. Karena dalam satu hadis yang umum Nabi kata, man ahya lailatal qadri, siapa yang menghidupkan malam Qadar, maka menghidup tu bagaimana? Fayuhyiha bis salati wal qiraati waz zikri wad duai was sadaqati. Bolehlah ke dengan semaya ke, baca Quran ke, dengan zikir ke, dengan berdoa ke, atau dengan sedekah. Itu orang panggil masuk ahya lailatul qadri. Fayuhyiha bis salati wal qiraati waz zikri wad duai was sadaqati. Masuk daripada mana ahya lailatul qadr, siapa yang menghidupkan malam Qadar. Jadi orang ni amalan dia tadi tu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau kita kali tengok capu pergi mari lebih kurang 80 tahun lebih lah. Ada siapa-siapa tu ayah kita sini hak 80 tahun ada deh. Ada dah. Ada deh. Tak ada lagi. Tak ada. Bawah pada 80. Hamba tentu dah bawah pada 80. 40 pun tak hafal lagi. Belum orang tua lagi hamba yang kat sini. Dia kalau umur sampai 40 tu orang panggil orang tua. Man balagha arba'ina sanatan fahuwa syaikhun. Itu.
Siapa umur 40 maka dia tu dipanggil syekh. Tapi syekh tu bukan syekh tok guru, bukan. Syekh dengan makna orang tua. Tu walau kana fasikan, sekalipun dia orang fasik. Pakai seluar pendek, duk main daun teruk, dak ni. Judi, tak puasa. Umur berapa? Umur 40 hari dah. Panggil dia syekh. Mana syekh? Tak puasa ni. Biar dia terkejut lah. Mana panggil aku syekh? Nah, aku piah-piah tak akal puasa-puasa pun dah. Kata panggil mu syekh tu bukan sebab mu tok guru, sebab mu orang tua. Nah, apanya? Nak dekat dengan mati. Itu golik je orang tua nak dekat dengan mati. Hak muda mati pun berlambak-lambak. Karena mati ni tak kena tua ke muda kata ni. Berlambak-lambak hak muda pun mati pun banyak. Jadi orang hak wa amal pada malam qadar dengan penuh keimanan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Orang ni amalan dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau kita capur kali lagi tengok 80 tahun. Kita sendiri tak pasti siapa ke tidak umur kita 80 ni. Nah, hak tentu siapanya Mahathir tentu dah siapa. Nah, dia lebih, 90 tahun lebih kata ni. Hak kita jenis buka puasa 3 pinggir sekali makan ni. Nah, ada kata ayo nak siapa? Mahathir makan sikit, cipuk yang makan kata ni. Tu je gagah pergi. Nah, tua-tua pun besar nafsu nak itu nak ini lagi kata ni. Itu kenapa? Karena gaya hidup dia tu muda. Nah, kita gaya kita ni nak cepatlah ke mati, tak ada arah nak buat mana. Jadi kalau kita wa amal berbetul pada malam qadar lebih baik daripada 80 tahun. Nak cari di mana? Tu sekali qadar, sekali malam qadar, 2 kali malam qadar, siapa lagi 80 kali tambah 80 lagi. 3 kali malam qadar tambah 80 lagi. Oleh kerana itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur pendek-pendek tapi amal-amal tu mengalah ke umat-umat dulu. Akhirat esok tu umat-umat Nabi dulu cemburu Nah, mana umur 40. Tengok. Imam Nawawi tu umur 40 wafat dah. Imam Nawawi dia kata Imam Nawawi. Bukan Fauziah Nawawi, bukan. Imam Nawawi. Nah. Imam Nawawi tu umur 40 wafat dah. Tapi kalau kita tengok karangan yang dia karang, dia tulis Allah. Supaya umur beratus tahun. Majmu' Syarah Muhazzab, Minhajut Talibin, Raudhah. Itu. Riyadhus Salihin. Banyaklah kitab-kitab dia. Umur dia seolah-olah ini tak logik umur 40 ni bakal umur 100 lebih. Dah umur 40 Tapi berkat. Bining tak sempat bining. Tak ada keturunan. Tak ada zuriat. Sebab tu kalau ada keturunan Arab mana mari mengaku saya keturunan Imam Nawawi, win napa muka itu. Keturunan Imam Nawawi kok mana? Imam Nawawi bining pun dah. Wafat tak sempat bining. Galik dia dengan ilmu. Berjasa dia pada umat Nabi Muhammad SAW. Hebat. Umur 40 je tapi jasa amal dia masya-Allah. Nah, umur pendek tapi usia panjang. Nah, usianya panjang nah. Paklan ni orang duk sebut nama lagi. Nah. Imam Nawawi paklan ni orang duk sebut lagi nama. Kita duk hidup ni, siapa dia sebut tak tahu dah tu ni. Tu. Tu ni. Akhirat esok umat Nabi Muhammad lah paling hebat. Kenapa? Umur pendek-pendek tapi bawa amalnya lebih daripada umur umat-umat dulu hak beratus-ratus tahun. Ini kalau dianya pandai guna. Nah, tapi kalau dia tak cara kelebihan apa Ramadan ke tak Ramadan, malam qadar tak malam qadar. Supaya kalau apa biasa. Nah, supaya tak ada kelebihan apa. Nah, orang ni tak ada dapat apa-apa. Lebih hina juga daripada menatah. Nanti ni. Kenapa? Karena dia tidak sedar kata bahawasanya Tuhan buat manusia ni martabatnya tinggi untuk khidmat, untuk abdi, untuk ubudah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kerana itulah kita tu bukan disuruh ibadat hanya pada bulan Ramadan. Nah, setengah-setengah kita ni baca Quran bulan Ramadan, qiyamul lail bulan Ramadan, tahajud bulan Ramadan, witir pun hanya bulan Ramadan. Hanya. Lepas Ramadan tak ada lah. Nah, bulan Ramadan ni bukan main juruh witir 3 rakaat sabihih, rakaat pertama wajib.
Oh kalau tu imam tak baca sabbihi tu je qada gelik. Macam tak sah ya bahasa ni. Oh. Padahal kalau kita baca qul huwallah rakaat pertama ke qul a'udzu bil falaq rakaat kedua, qul a'udzu bin nas rakaat ketiga, besar. Tak ada apa sekali. Sunat. Nah, tapi bila masuk Ramadan ni juru habis geng. Lepas Ramadan, jangan ke witir sabbihi 3 rakaat, serakaat pun tak semaya. Tu tengok. Belik jadi. Jadi kita tu jadi ibadat sembah siapa tak tahu juga dak ni. Sembah Tuhan ke sembah Ramadan. Ni hak bahaya. Sebab tu ulama pesan kun rabbaniyan. Hendaklah kamu tu jadi hamba kepada Tuhan. Karena Tuhan ni tidak hanya dalam bulan Ramadan. Di mana-mana bulan pun Tuhan senantiasa Tuhan. Kita senantiasa hamba Tuhan. Wala takun ramadhaniyan. Jangan kamu tu jadi hamba kepada Ramadan. Apa? Yakni ibadat tu hanya bulan Ramadan. Saya nak sedekah Ustaz, tapi tunggu Ramadan. Nah, tunggu Ramadan. Nak tunggu Ramadan sekali lagi. Kalau mati sebelum Ramadan saja. Tak dapat. Padahal amal kebaikan ni Allah Ta'ala suruh kita tu bersegera dan berlomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dalam ayat lain wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u artinya bersegera, cepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera cepat-cepat olehmu kepada dapat keampunan Tuhan kamu. Itu mana sari'u. Wasabiqu artinya sabaqa yusabiqu musabaqatan, artinya bertanding, berlomba olehmu. Suruh buat musabaqah. Kita orang Melayu ni kan musabaqah kan Quran lah. Ada ni. Musabaqah Al-Quran. Musabaqah tu makna pertandingan. Boh di mana pun boleh belaka. Musabaqah main bola pun boleh. Musabaqah tu makna pertandingan. Ya tak boleh kalau agama ni punya Arab lah sikit baru sedah padahal. Alhamdulillah ya pertandingan baca Quran. Musabaqah baca Quran. Musabaqah apa lagi? Musabaqah main bola. Kita orang di Malaysia ni kalau musabaqah tilawah Quran lah. Sikit lagi adalah hafal Quran. Kalau di Indonesia hebat dia musabaqah bukan hanya hafal Quran. Bukan hanya hafal, bukan hanya tilawah Quran, taranum Quran. Hafal matan pun ada, mutu-mutun ilmu. Musabaqah qiraatil kutub. Pertandingan baca kitab kuning, baca kitab Arab yang tidak ada baris, itu makna kitab kuning. Muka otak kuning ni. Kitab kuning artinya kitab yang tidak ada baris, kitab Arab yang tidak ada baris. Buat pertandingan. Musabaqah hifzil mutun. Itu suasana pondok-pondok di sana. Tempat kita ni tak ada, pelik sungguh. Itlaq sebut secara itlaq ni secara sebut secara musabaqah tu kan kena ke Quran lah dah. Bila musabaqah? Quran tu. Gitu orang panggil, itu itlaq tu. Padahal musabaqah ni bertanding. Tak kira main bola ke main pingpong ke apa saja, kalau bertanding orang panggil musabaqah. Maka dapat keampunan Tuhan pun Tuhan suruh buat musabaqah. Tu wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bertanding olehmu. Tu. Suruh buat pertandingan. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard uiddat lil muttaqin ila akhiril ayah. Tuhan kata buat tandingan oleh kamu untuk dapat keampunan Tuhan kamu dan untuk dapat syurga Tuhan kamu yang luahnya lebih luah daripada langit bumi. Allah. Luah langit bumi dan lebih luah langit bumi. Hak luah langit bumi ni syurga hak paling sikit lah, paling kecil Tuhan balas. Itu pun kata setengah riwayat 10 kali lebih luah daripada bumi. Mana? Alumni neraka. Hak orang ada iman yang sah walaupun sebesar zarah, akhirnya dibakar oleh Allah Ta'ala dan neraka, diampun oleh Allah Ta'ala, masuk syurga. Pas syurga dia luah mana? Kata setengah luah langit bumi. Kata setengahnya 10 kali lebih luah pada bumi lagi. Allah. Hani syurga
Sebab tu tak boleh nak balas. Kita buat amal berapa dunia, nak balas mana? Seseorang syurga lebih luas daripada bumi, atau luas bumi. Lepas tu pecah bumi ni nak balas mana? Nah, itu. Akhirat esok baru balas. Darul jaza. Sebab tu akhirat tu nama Darul Jaza, negeri tempat balas. Nah, dunia Darul Ibtila, negeri tempat cuba, uji. Nah, uji dengan bagai-bagai ujian. Dengan kesenangan, kesusahan. Uji ini tidak susah saja. Kita duk beranggapan kalau uji susah tu baru uji. Senang pun uji, susah pun uji. Nah, kita ni diuji dengan COVID. Itu ni, COVID, corona. Nah, siapa 2 kali raya dah tak boleh balik kampung, Allah sedih weh. Uji mengelak air mata dah, Allah sedih weh. Uji dia tu. Nah, ujian. Nah, Darul Ibtila, tempat negeri untuk dicoba. Pas balahnya bila? Akhirat esok. Cuba bayar ke hak akhir sekali keluar daripada neraka pun syurga dia luah langit bumi, atau 10 kali lebih luah daripada langit bumi. Luah tak luah? Lala ni kalau boleh tanah tu, alalah, seka pun berebut habis rendah. Adik-beradik nak tanah tempat ni value hok mahal-mahal nanti ni. Posya'alai mana nanti ni. Bergocor adik-beradik dah. Kelahi adik-beradik ada. Mak pak meninggal, tinggal tanah kecil ya, sekangkang kera. Nanti ni cuba tengok kera kekeng luah mana. Cek tu pinya berkelahi tu kat Allah. Tak mengaku adik-beradik pun ada. Tak pergi mari pun ada. Kenapa? Berebut dunia hak kecil tadi. Hina tak? Hina? Tu tengok. Hina. Sebab tu bila umat Islam kalah pada perang Uhud tu kan. Kenapa? Berebut harta ghanimah duk bawah. Nabi suruh jaga molek di bukit Uhud. Sahabat-sahabat ada bukit Uhud kata, kalau kita tak turun pergi berebut harta ghanimah ni, gigit jari lah kita, pakat tinggal habis. Akhirnya bawa kalah orang Islam ketika tu. Masa tu menedah mula-mulanya. Kalah kenapa? Tidak taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya perintah. Maka kerana tu Sayyidina Ali pun bersyair, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minadh dhalili. Itulah dunia, benda yang paling sikit daripada benda yang paling sedikit. Tu dunia. Nah, benda yang paling sikit daripada benda yang paling sikit. Tapi hak sikit tu koh lama koh mahal, koh lama koh gila. Dekat sini. Koh lama koh babuk. Nah, koh orang berebut. Dan hak itulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang gundah gulana. Itu. Nabi sebeda dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, inni lastu akhsha alaikum wa an tusyriku ba'di walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasuha. Ini sesungguhnya aku lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku tidak takut berlaku kepada kamu kemudian daripada wafatku syirik. Nabi tak takut. Tapi hak ni hak ramai orang duk takut lah. Syirik. Syirik tu, syirik ni syirik. Hamba dalam bulan Ramadan tak silap, hari Jumaat keluar gitu. Ada diskusi santai saudara Amin Idris, pengacara TV tu lah. Amin Idris tu dia jemput hamba bicara santai dalam Facebook dia. Tajuknya logo capa. Logo capa ni lah, selipar Nabi yang melukis. Siapa lukis? Bukan Pak Leh, Pak Mak, Sleman, Jenak, bukan. Hak lukis tu Al-Hafiz Al-Iraqi. Seorang yang hafal 100,000 hadis. Al-Hafiz Al-Iraqi, dia lukis selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kurun yang ke-6. Kenapa? Karenanya selipar Nabi hilang, dicuri oleh Tamlang Serai Damsyik, maka dicuri, orang panggil capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah selipar Nabi, tak ada dah. Sebab tu kalau ada orang bawa selipar Nabi, jaga-jaga sikitlah. Yo, gedak tahu dia tu ni, kurun ke-6 tu hilang dah. Maka kerana tu Al-Hafiz Al-Iraqi lukis. Setelah lukis, maka ulama-ulama tengok lukisan Al-Hafiz Al-Iraqi, ulama kata kami nak cium.
Tuh la aslama la apa? Tak ingat dah. Kami nak cium masalan na'lan nabi ni. Kami nak cium, orang panggil lukisan yang dilukis selipar Nabi oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Kenapa? Tidak dapat lagi kami nak cium selipar Nabi yang sebenar. Itu. Sampai sekarang daripada kurun ke-6, siapa yang menjadikan capar Nabi ni Tuhan? Ada? Berhala ada? Ada ke tak? Ada. Ada umat Islam jadikan dia tu berhala sembah. Oh, inilah itu. Syirik ni apa syirik? Syirik ni makna kita i'tikad ada sesuatu selain daripada Allah yang berhak disembah seperti Allah. Layak disembah seperti Allah. Atau ada sesuatu selain daripada Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan seperti Allah. Atau ada sesuatu selain daripada Allah yang perbuatannya dapat memberi manfaat dan mudarat, dapat memberi bekas, memberi kesan sama seperti perbuatan Allah. Itu syirik. Pasal apa dia ada i'tikad gitu? Tak ada. Jadi kenapa ada saudara pena hamba tu nama Al-Fadhil Ustaz Adli. Kata syirik. Nengok orang pakai piah logo capa kau, syirik. Syirik selalu dah. Oh gaduh, cepat. Jangan cepat itu. Ini hak benda Nabi sallallahu alaihi wasallam takuti. Inna akhwafakum rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ru'iyat alaihi bahjatuhu. Ja'a ila qaumihi bisayfihi faqala asyraktum. Qalu man ahaqqu bisyirki ya Rasulullah? Ar-rami balil marmiyi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balir rami ahaqqu bisyirki. Nabi sabda, benda yang paling aku takut berlaku ke atas kamu, ke atas kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ru'iyat alaihi bahjatuh. Seorang yang membaca Al-Quran sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Apanya? Ramai orang terikut, ramai orang yang terpikat, ramai orang yang terpengaruh. Hebat. Tapi Nabi paling takut pada orang ni. Kenapa? Ja'a ila qaumihi bisayfihi. Dia datang kepada saudaranya dengan pedang. Isyaratnya apa? Nak istihlalud dam, nak menghalalkan darah. Memang dia tidak menghalalkan darah, tapi hak belajar dengan dia ni, orang-orang awam hak belajar lagu cara ustaz lagu ni dia akan menghalalkan. Sungguh hamba ya, pengalaman hamba. Cuba tengok di tabung pondok hamba belakang ada di luar tu. Logo pondok hamba tu logo siapa? Tu terus lalu logo siapa. Tapi hamba tu tak pakai lah atas piah apa tak ada. Tapi di tabung di logo, iya logo pondok hamba logo siapa? Ada orang inbox di Facebook. Tak cukup Facebook, WhatsApp. Dia kata apa? Ustaz, kalau kami ada kuasa, pondok ustaz kami bom. Kenapa? Musyrik. Syirik. Kita hak semaya sembah Tuhan 5 kali sehari ni musyrik. Kita hak kasih ke Nabi musyrik. Belat. Ni bahaya ni. Pahaman lagu ni yang kita tak takut pusing. Faqala asyraktum, dia kata kalian semua musyrik. Sahabat tanya, man ahaqqu bisyirki ya Rasulullah? Siapa yang berhak dengan musyrik tu ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi, orang yang menuduh atau orang yang dituduh? Jawab Nabi, balir rami ahaqqu bisyirki. Orang yang menuduh itulah yang lebih berhak dengan musyrik. Sabda Nabi tersebut hamba semakin yakin pada hari malam diskusi itu. Kenapa? Karena hamba kata gini ustaz. Di sisi kita orang ahli sunnah wal jamaah, sama ada logo capa ko, penado ko, nasi ko, setaraf. Apa setaraf? Makhluk Allah tidak mampu memberi manfaat dan mudarat, tidak mampu memberi kesan. Tak ada. Bukan ekon yang menyejuk, Allah yang menyejuk. Di sisi pada adat kita pasang ekon. Itu kita akidah kita. Bukan kereta minyak yang menyampai, Allah yang menyampai kita ke surau ni. Di sisi sabak yang adi, sabak yang beradat, kita naik kereta. Itu
Kereta tidak dapat memberi kesan untuk menyampaikan kita di sini. Kalau Tuhan kata tak siapa pak accident tengah jalan, tak siapa Gitu Itu kita akidah kita. Jawab ustaz apa Al-Fadhil Ustaz Adlin, dia kata Penado lain ustaz. Tengok terkejut buat saya. Penado tak sama dengan logo siapa. Penado ni ada power yang dijadikan oleh Allah di dalam Penado, satu bahan kimia power yang mampu menghilangkan virus demam. Astagfirullahalazim. Amba kata ni dah syirik. Itu kau belajar mana akidah? Sisi lengah ni panas ni nanti ni. Wa may yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Wa may yakul bi quwwatil mudaati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Gitu ngaji akidah ahli sunnah ke mana? Kau nak mengaku ahli sunnah saja ke mana? Wa may yakul bi tab'i au bi illah, siapa yang i'tiqad sesuatu makhluk dapat memberi kesan dengan tabiat. Panadol memberi sehat, menghilangkan demam dengan tabiat Panadol. Nasi memberi kenyang dengan tabiat nasi. Air menghilangkan dahaga dengan tabiat air. Aircon menyejuk dengan tabiat aircon. Kipas memberi angin dengan tabiat kipas. Lampu memberi cahaya dengan tabiat lampu. Ikut apa saja, sama aja makhluk. Semua sama. Atau tidak dengan tabiat, tapi kerana dia au bi'illah, mana? Kerana nasi kita kenyang, kerana Panadol kita sehat, kerana air kita hilang dahaga, kerana air bersih pakaian kita. Fadzaka kufrun inda ahlil millah, itu akidah kufur di sisi ahlus sunnah wal jamaah, musyrik, syirik. Wa may yakul bi quwwatil mudaati, siapa yang i'tiqad dak dia kata bukan dengan dia dan bukan dengan tabiat tu. Allah yang memberi sehat, tapi Allah Ta'ala jadikan pada Panadol kekuatan. Bila kita makan Panadol, Panadol yang memberi sehat. Wa man yakul bi quwwatil mudaati, siapa yang mengiktikad sesuatu tu dapat memberi kesan dengan kuwah power yang dijadikan oleh Allah pada sesuatu tadi. Kita kata Allah menjadikan kita kenyang, tapi dia jadikan kenyang tu di nasi. Bila kita makan kenyang, maka nasi yang memberi kenyang dengan sebab dijadikan kekuatan mengenyangkan oleh Allah pada nasi. Faham ke tak tu? Nampak duk menengok kenyuk, itu duk belik-belik nampak dah. Maka akidah seperti ni kata ulama ahli sunnah wal jamaah, fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Akidah ini akidah ahlul bid'ah dolalah, jangan kita ikut. Itu jadi sungguh Rasulullah kata jangan cepat tuduh orang syirik, takut orang hak menuduh tu lebih berhak dengan syirik. Itu jangan bimbang kita dekat ni. Sebab tu hamba kata beginilah ustaz, kalau ustaz tak boleh nak sangka baik, tak boleh nak terima tabarruk, dia panggil tabarruk. Kita ni orang masalah tabarruk, ambil barakah dia panggil. Tabarruk itu ada dalam agama kita. Kita tidak berhak dituduh syirik kerana kita belajar akidah. Bila kita belajar akidah, kenapa Nabi tidak bimbang berlaku syirik ke atas umat Nabi? Inilah stu akhsha alaikum wa antusyriku min ba'di. Kenapa? Karena Nabi tahu akan ada ulama yang mengajar akidah tauhid, yang kalau kita belajar tauhid, kita belajar akidah, kita tidak berhak dituduh syirik. Walau kita cium dua tangan ibu bapa kita, walau kita cium kaki mak pak kita, walau kita cium tangan guru-guru kita, walau kita cium pipi ke, kita makan bekas-bekas makanan orang mukmin ke, ikutlah syu'ul mukmin barakah bekasan orang mukmin tu ada barakah al barakatu ma'akabi birihim, keberkatan tu ada serta orang yang besar-besar di kalangan kamu. Itu sabda Nabi SAW. Maka kita tidak berhak dituduh syirik. Jangan persamakan akidah kita dengan Yahudi, Nasara, Kristian, Buddha, Hindu. Jangan, tak sama. Mereka memang musyrik, kita ahli tauhid. Kita mengadap ke Kaabah, kita sembah Kaabah kah? Sembah batu? Dah. Sebab tu ada orang tak payah kata sama je semua agama, tak ada beza pun. Buddha ke gapo Islam ke semua duk sembah batu lah. Aku tengok orang Islam ngadap mana? Dinding, sembah dinding. Pergi ke Mekah, Baitullahil Haram. Kaabah petak 4 segi tu diperbuat daripada apa? Batu. Sembah batu sama je kok. Dia tak payah tu. Kita mengadap je batu, bukan sembah batu, sembah Allah. Dah gitu. Kau dah mau sembah batu selama ni?
Berat lu batu tak ada beza dengan batu kih tu. Jangan persamakan kita dengan orang yang musyrik. Kita tidak sama dengan akidah musyrik karena kita akidahnya tauhid. Walau kita hadap dinding, walau kita hadap batu, kita tidak sama dengan akidah musyrikun. Nabi tak bimbang. Kenapa? Nabi tahu akan ada ulama yang mengajar tauhid, sehingga kalau kita belajar, kita tidak berhak dituduh musyrik. Jadi kalau ustaz tak boleh terima tabarruk, ambil barakah, pertama-tamanya beginilah, supaya damai. Umat ni damai, tidak berkelahi. Karena kebimbangan ustaz, dia kata apa? Saya begini ustaz, saya bimbang anak cucu cicit kita seksual yang menjadikan logo capa ni sebagai berhala. Jadi tok nujung pula dah dia. Anak cucu cicit seksual. Daripada kurung kene sampai sekarang tak ada seorang pun sembah logo capa, tak ada. Tidak ada yang menjadikan logo capa tu Tuhan, tak ada. Lagi akan datang pula tu juga. Kena mengajar akidah tauhid pada anak cucu kita. Tak ada yang menjadikan logo capa tu berhala yang disembah, tak ada. Jangan duk jadi tok nujum, tak ada pasal-pasal. Tapi jenis orang panggil suka syirik. Ini sejak zaman Sayyidina Ali sampai sekarang ni tak selesai, bertumpah darah, berbunuh-bunuh. Di Syria, di Yaman duk bom orang berapa. Yalah belaka tu. Akidah musyrik. Ini penyembah selipar, ini penyembah kubur. Kita bom kubur Imam Nawawi, bom hancur tu. Kenapa? Musyrik, syirik. Kebimbangan siapa yang patut diperhatikan? Itu kebimbangan ustaz tidak berlaku sejak daripada kurun kene 900 Hijriah. Sampai lah ni 1100 lebih dah Hijriah ni, 1400 lebih dah. Tak ada siapa pun sembah berhala, jadi logo capa tu Tuhan, berhala tak ada. Tapi jenis suka syirik, bertumpah darah sama umat Islam sejak dulu sampai lah ni, wujud benar-benar berlaku. Benar-benar berlaku. Siapa hak perlu bimbang? Itu. Jadi kalau ustaz tak boleh terima sekalipun, lapang dada lah. Husnuzan, sangka baik. Sangka baik dulu yang penting. Tengok orang pakai logo capa ke, ataupun orang tiba-tiba cium logo capa ke, sangka baik dulu. Barangkali orang ni seperti Majnun dengan Laila. Lagu mana Majnun? Majnun ni dia lalu. Dia kata marartu bil baiti Laila, aku lalu ke rumah Laila. Fa uqabbilu zal jidara wa zal jidara, maka aku cium semua dinding rumah Laila. Cium habis. Kenapa? Gila ke Laila? Dia kata apa? Bukan aku cinta kepada dinding tu. Walakinni uhibbu man fil jidar, tapi aku tu cinta kepada orang yang duduk di dalam dinding, tak di dalam rumah tadi. Siapa? Laila. Dia kata tu tak boleh kiyah gitu ustaz, tu Laila ada dalam rumah. Bukan masalah Laila ada ke tak ada. Masa kita dak kahwin lagi, masa nak kahwin duduk bergawe, berkasih. Lagu mana gambar kasih. Tidak gitu tiap-tiap malam sebelum tidur lah. Gitu Pada kasih lah ni. Ada orang dalam handphone kita? Ada? Lepas tu dia cium apa? Itu alamatul hub, tanda cinta. Bendera Malaysia kalau orang jijak, kita marah tak? Bendera Malaysia, orang jijak. Kita marah tak? Marah siapa? Mana ada negara Malaysia dalam bendera tu? Jijak pergi, tak acur negara aku. Gitu tak? Marah. Kenapa? Lambang, logo, pelambangan daulat satu-satu negara. Mana tu marah? Woi, mana mau jijak bendera aku? Ni. Bahkan kita tabik nak bendera negara ni. Setengah-setengah cium bendera Malaysia. Pas syirik Tengok orang cium bendera Malaysia. Syirik ente syirik. Apa cium bendera Malaysia? Musyrikun. Halal darah gitulah. Jangan. Itu min alamatil hubbil watani. Itu setengah daripada tanda cinta kepada negara. Hubbul watani minal iman. Cinta negara tu bahagian daripada keimanan. Jadi jangan kita cepat tuduh musyrik. Maka sebab barangkali orang tu dia tengok logo tu teringat ke Rasulullah, dia pergi cium. Barangkali kita tak tahu. Saya tak teringat apa ke Rasulullah Ustaz. Saya tengok logo tu teringat ke bilik air jamban toilet ada. Rezeki masing-masing, bukan sama Tuhan bagi dia tu. Zaman Nabi tu bukan orang tengok selipar Nabi, bukan logo selipar Nabi. Tengok wajah Nabi tu, bukan semua mukmin.
Betul tak? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Utsman, itu tengok Rasulullah beriman, direzekikan dapat berim. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Tengok juga Rasulullah kata tengok. Tengok, apa beriman tak? Tak, rezeki masing-masing ya. Itu. Sini. Tu. Jadi yang kata gitulah, nak uwi kita ni aman, jangan cepat kita tuduh musyrik. Sudah pukul apa kuliah Zuhur ni? Pukul 3. Ya, sungguh. Ni baru mukadimah baru tu. Sikit lagi. Baru mukadimah, tak sampai tajuk lagi. Nah. Jadi Amul kata jangan cepat tuduh syirik kepada orang. Jadi bab syirik ni pertama kita sendiri jangan syirik. Yang kedua jangan cepat kita menuduh umat Islam dengan musyrik. Husnuzan, sangka baik dulu. Melainkan hak tak boleh sangka baik dah mana. Nah, duk sujud ke kubur ni. Ataupun puja sebut nama-nama itu tak boleh sangka baik lah. Setakat logo capap gitu kita kena sangka baik lagi, jangan duk cepat kata musyrik tak musyrik, jangan. Nah, itu. Baik, para hadirin semua. Malam Qadar tu sendiri, tidak diberitahu dengan secara dengan secara qat'i oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Tidak ada secara qat'i. Pernah Nabi tu nak royak. Satu hari Nabi keluar daripada rumah nak royak bila malam Qadar. Diwahyukan tarikh bila-bila, berapa Ramadan. Bila masuk ke masjid Nabi SAW, tengok-tengok sahabat duk berkelahi, duk balah, terakak, terlupa. Maka kerana itu Nabi kata taharrau lailatal qadri fil ashri al-awakhir min ramadana witran, wa fi riwayatin witran. Cari olehmu malam Qadar di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, dalam keadaan hari itu ganjil. Nabi suruh cari itu maknanya semayang, bukan suruh cari duk tengok pokok sujud ke rokok, bukan begitu. Cari itu maknanya semaya, perbanyak ibadah, itu makna cari. Kena faham? Kita duk cari ni makna cari duk bila duk sakok lah tu tak rokok lagi. Dia tiap malam tak rokok. Katalah kali tak ada malam Qadar. Bukan suruh cari lagu tu. Suruh cari situ makna kuat ibadah. Tapi ada mau dengar dalam hiking baru-baru ni. Satu orang ustaz ada video tu. Kalau hangpa pasal ni dipanjang pula. Kalau nak kena WhatsApp, hangpa hantar aku WhatsApp. Dalam hiking ni terkejut juga orang kata hangpa. Satu orang ustaz dia kata, malam Qadar ni tak ada kelebihan apa-apa. Bengong molek. Boleh cakap lagu tu. Nak banding dengan malam-malam biasa, lebih malam biasa lagi daripada malam Qadar. Hujah dianya kenapa? Malam-malam biasa Nabi kata Tuhan sendiri turun. Yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Turun Tuhan kami pada tiap-tiap malam ke langit dunia. Ada pun malam Qadar, Lailatul Qadar, siapa turun? Malaikat aja turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat dengan Jibril. Jadi nak banding Tuhan turun dengan malaikat Jibril turun, mana hebat? Pandai juga dia psycho tu. Tentu dah Tuhan. Menteri dengan SU menteri hak turun, mana hebat? Menteri lah baru sedap boleh dana. Betul. Ambo kata berat boleh. Boleh je ceramah lagu tu dalam radio ai kenyanyo demo do minat aiking tu lah. Paham tak minat aiking, minat Sina era ni. Selamatlah hambonya demo dengar tu minat aiking tu nyanyi. Turun Tuhan kami tu bukan zat Tuhan turun. Tengok Imam Malik ni kurun salaf. Imam Malik ni ya syarah hadis yanzilu rabbuna, turun oleh Tuhan kami, yanzilu rahmatu rabbina, turun oleh rahmat daripada Tuhan kami. Sepertiga malam rahmatun khassah, rahmat khusus Allah Taala buat turun. Bagi siapa? Orang bangun qiyamul lail, orang semaya tahajud. Orang bangun semaya tahajud akan rasa nikmat khusus ni. Nikmatun khassah, rahmatun khassah. Akan rasa. Kalau hak subuh kejut tak leh. Apatah lagi subuh gajah, kau tak dapat. Subuh tahajud tiap-tiap malam istiqamah akan rasa.
nikmat Allah Ta'ala bagi secara khusus. Itu makna hadis itu. Bukan makna Tuhan turun, zat Tuhan turun. Bukan. Kalau zat Tuhan turun, pas malam ni bukan sekaligus sedunia malam. Nah, tempat kita malam, tempat orang tak malam lagi. Lepas tu kalau tempat kita habis dah malam, baru masuk tempat orang lain pula malam. Lepas tu tak naik-naik Tuhan. Duk turun semua. Ni habis sini malam, sini pula. Tak naik-naik, duk turun semua macam gitu kan. Tu karut lah ke tu. Jadi kalau tak ada kelebihan malam qadar, kenapa Nabi suruh cari? Bahkan Nabi ni lebih bersungguh 10 hari. Itu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi ni lebih bersungguh-sungguh beramal ibadat di malam 10 yang terakhir ni tidak seperti malam-malam yang selain daripada 10 yang terakhir. Tapi tidak tu bukan tidak sungguh. Nabi ni sungguh belaka, tapi lebih bersungguh. Mana? Ditambah dengan iktikaf. Sebab tu kalau di Indonesia hangpa tengok kan, surau dia ni kadang-kadang dia buat tempat iktikaf. Mana? Dia buat dalam 3 saf ke niat masjid. Bukan masjid Jumaat lah. Masjid Jumaat tu memang autoriti pemerintah. Nah, masjid mana iktikaf, tempat boleh iktikaf. Surau musalla. Ni macam ni surau dah. Surau. Jadi ke 3 sah ke 4 sah di mana sakatai tulis sakatai. Ni kawasan masjid. Mana? Boleh orang iktikaf di malam-malam Ramadan. Nah, al-i'tikafu fil ashril awakhir min Ramadana afdalun ay aktsaru sawab li talabi lailatul qadri. Itu adalah kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah disebut. I'tikaf di masjid, i'tikaf di masjid lah. I'tikaf ni di masjid, di musalla madrasah tak ada i'tikaf. I'tikaf di masjid 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan afdalu ay aktsaru sawab, lebih banyak pahala. Kenapa? Li talabi lailatul qadri, kerana nak cari malam qadar. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila masuk 10 malam terakhir sampai pagi raya baru balik rumah. Mana? Duduk di masjid. Tapi rumah Nabi tepi masjid lah. Jangan kita jangan kata kena buat lagu ni rumah sekilometer nanya ke bini ni. Yang dia buat lagu tu. Nabi tak apa, rumah tepi masjid. Tapi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebihnya pada malam 10 akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patuh malam belum-belum tu. Wahai, Nabi bersungguh lebih dah. Tiap-tiap malam tu Nabi qiyamul lail. Tak nanti ke Ramadan saja. Bahkan Nabi itu bangun semaya qiyamul lail hatta tatawarramat, hatta tatafattarat qadamahu, hingga pecah bengkak tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka sebab tu kita kan ada tak bengkak tapak kaki semaya malam dah? Tak ada. Bekak juga mata tidur. Nak tahu ni bekak mata tidur kuat. Nak bulan Ramadan. Naumus shaim ibadatun dia. Tidur orang puasa tu ibadat. Kerong. Masuk subuh sampai dekat asar baru bangun. Semaya zuhur sekali jamak dengan asar, lepas tu cari makanan mana-mana. Nak buka puasa. Sedap puasa dia. Tak lapar-lapar kalau gitu. Ada tu ni. Allah. Nabi ni semaya malam sampai pecah tapak kaki, tidak kira bulan Ramadan. 8 rakaat pun Aisyah kata mu jangan tanya, panjang dia jangan. Ni kita setengah-setengah kita ni buat 8 rakaat berasa macam serupa dengan tiru Nabi dah tu ni. Saya ikut Nabi. 8 saya. Dah tu ni. 8 mana? Kuliah kul wallah, kul a'u. Nak taina wal asri. Pukul 9 suku siap dah. Nabi ya 8. Tapi Aisyah kata mu jangan tanya panjang itu setara mana. Rakaat pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah 1 surah. Rakaat kedua Ali Imran 1 surah. Itu. Memang kita mampu tak nak buat? Memang tak mampu kita itu tak mampu. Tapi walau tak mampu pun jangan kita tinggal belakang. Mala yudraku kulluhu la yudraku julluh. Benda yang kita tak mampu buat belakang jangan tinggal belakang lah. Belakang. Ambo masa ingat sampai budak-budak mula sebelum pergi ke Mesir jadi tu imam tarawih. Orang kampung ni kan. Masa tu guru duk mengajar kita, dia tak mari ngaji. Lagi tinggal tu imam dengan Tok Bila dua duduk nyandadin dia tu pun Tok bilang dengan Tok Ron. Duk tunggu jam isyak masuk pukul berapa dak tu ni.
Padahal tok guru baca kitab fiqh hukum hakam. Tak lagi. Oh, masuk satu Ramadan penuh masjid mari semaya sunat. Hak ngaji tadi wajib. Nah, jadi tukar hak wajib hak sunat ni. Pelik, orang kampungnya pelik sungguh. Tapi bila cukup lapar berpakat lari habis lecing. Ha, itu perangai orang kampung. Nah, lapar tinggal 2 sah. Tu awal Ramadan, kalau akhir Ramadan gini bukan 2 sah, 2 ekor tu. Tu Iman dengan Tok Bila, Tok Iman. Tok Bila hak je selawat Tok Iman. Sallallahu salawat Tok Iman orang hak je lau. Nah. Allah, terbalik. Kita ambo pelik sungguh weh. Jadi terbalik habis dah. Nah, dia kalau zaman salafun soleh kita duk baca-baca cerita kan. Nak akhir Ramadan gini ni kau ramah. Kau penuh iktikaf di masjid. Kenapa? Sedih dah ni Ramadan nak habis ni. Bahkan Nabi kata lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan la tamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalaulah manusia ni tahu apa limpah kurnia Tuhan bagi ke dia dalam bulan Ramadan, pasti dia nak sangat-sangat cita-cita yang tinggi supaya Allah Taala jadi ke setahun 12 bulan tu semua Ramadan berlaku. Nah tu, tak ada Muharram Safar, tak ada. Pakai Ramadan. Kan kita dak okey. Nah, masuk Ramadan monyo. Gua no monyo. Tak boleh duduk kedai kopi nanti tengah hari kata. Ni dekat-dekat nak raya ni segar lah. Ada 28, 29 segar. Mana? Nak raya dah kita. Nak raya dah. Segar dak tu ni. Orang pakai duk cari Lailatul Qadar, dia duk gila Lailatul Qamdan. Nah, penuh apa jing. Sungguh penuh orang. Tak ada SOP apa dah. Nah, ada lah juga kalau polis mari cek ada SOP tu ni. Kalau polis tak ada SOP apa dah. Jadi terbalik perangai orang ni kan. Salafun soleh dak nak habis Ramadan gini penuh. Makin ramai. Jadi hamba pun duk fikir lagu mana nak orang kampung ni sedar. Nah. Bahawasanya benda hak kita tak boleh buat belaka, jangan kita tinggal belaka, jangan. Kita tak boleh buat 20 dengan secara berdiri. Semaya sunat okey. Apa salahnya duduk? Tak salah. Hak tak bolehnya semaya wajib. Semaya wajib ni kalau kita mampu berdiri, kena berdiri. Pergi duduk tak sah lah semayanya. Kerana orang panggil rukun mustaqil lah. Ada pun semaya sunat, mampu berdiri pun boleh duduk. Itu gitu. Cuma pahala kurang pun dapat juga. Kerana sawab ala qadri ta'am. Ni pahala kurang pakai dok langsung. Biar aku daripada kurang baik tak boleh. Tidak ke bodoh gitu. Nah. Jadi hamba pun gini ya. Esok hamba jadi imam tarawih tu. Nah, sebelum pergi ke Mesir ni. Jadi hamba jadi tu imam tarawih, start rakaat pertama sampai witir 23 rakaat tu hamba duduk straight. Duduk. Semai duduk. Terkejut makmum. Duk jengok dia modok ayat. Jengok cari tu imam. Suara bunyi orang tak ada. Apa duduk? Sudah maya ada orang kapur pun pakat mari tanya, "Ustaz, kita panggil tu imam, kita panggil ustaz lagi yang tu." Kata tu imam. Sakit lutut ke mana tu? Kalau sakit lutut nak panggil orang tukang nguruk. Sehat lah molek tak ada sakit lutut. Bab tu apa semaya duduk? Dia tanya kita apa semaya duduk. Tengok. Tok guru ngajar, dia tak mari. Nah. Tok guru baca kitab fiqh, dia tak mari ngaji. Pas bila orang buat hak pelik sikit pada skala, dia duduk sakit kepala suara dia. Apa mana untuk imam duduk? Kata tak boleh ke duduk? Tidak tak boleh ke? Ada lagi buah tu ni. Apa tak boleh? Semaya sunat tak apa. Iya ke? Iya. Baru tahu. Nah, jadi lepas pada tu sudah 8 rakaat tak ada. Sikitlah kalau tubik tu 3-4 ekor lah. Nah, kalau sebelum tu bukan 2-3-4 ekor. Selori tubik. Macam ni. Ada 2-3-4 ekor ya tubik. Hak lain duduk belakang. Relax. Duduk. Tak ada masalah. Jadi kadang-kadang semua duduk. Kata ni. Jadi pelik apa ya? Ini sungguh. Kadang-kadang kita kena buat pelik sikit biar orang faham. Biar orang faham agama. Bukan pelik tu gapo dak nak orang faham. Takut orang tak faham. Sebab kadang-kadang ya Allah lama menata tu imam ni baca lengoh dah aku. Lapen nak tobik dah aku. Lapen nak tobik. Duduk. Apa masalahmu? Duduk sore. Lepas tengok orang kiri kan. Dilah kau malu aku. Malu buat apa? Nak ibadat tu aku nak ibadat kau orang kiri kanan.
Ni nyakit kita ni tengok korang apa? Ibadat ke Tuhan bukan ibadat korang. Dah kita malah berdiri, kita duduk. Nak gitu kan? Tu. Jadi banyak perkara kadang-kadang kita kena orang kapun ni kalau kita mengajar tak mari kita kena buat pelik biaya gila sekarang. Tu yo gila sekarang. Supaya kok niat semaya hamba nak ajar kadang-kadang bedah aku Melayu gitu. Talaffuz bin niyah. Dalam kitab fiqh sebut wa yundabun nutqu qabila takbir liyusa'dil lisanil qalb. Sunat bertalaffuz dengan lidah supaya menolong oleh lidah bagi hati, liyusa'dil lisan lil qalb, supaya menolong oleh lidah bagi hati. Jadi kau Arabnya bunyi usalli fardhu zuhri. Tu Arab. Kita orang Melayu cakap Melayu apa nak Arab Tapi tak boleh dia biasa kau Arab. Usalli, qasing, usalli. Tak kena tajwid tu. Dia kira tajwid pula. Hak tu duk usalli 14 kali tu. Tu belum lagi hak mengarut. Masuk ni masuk. Masuk sahaja. Sengaja ke sahaja? Dalam buku tu kata sengaja. Hak ni kata sahaja. Mana tahu? Sengaja ke tak sengaja? Duk main duk berdebat tu. Duk main tu. Bukan gitu. Kalau mu orang Melayu, mu kacau orang Melayu sebelah akad takbir. Mana? Aku semaya fardu zuhur. Allahu akbar. Tika mana kita kata aku semaya fardu zuhur tu? Allahu akbar jauh dah. Dah dekat ya bukan. Aku semaya fardu zuhur minggu depan baru Allahu akbar. Memang tak ingat adalah. Dah aku semaya fardu zuhur. Allah. Tika kata Allah tu dengar masih terngiang-ngiang lah. Terngiang-ngiang gapo kita kata tu. Tu orang panggil menolong bagi lidah hati kita. Itu menolong oleh lidah bagi hati kita. Aku semaya fardu zuhur ni bukan duk berak. Selesai masalah. Kok duk berak aku duduk. Sudahlah. Gila dah aku. Kau gitu kan? Dah. Sebab tu mazhab Syafi'i tak ajar Allahu akbar. Dah. Allahu akbar. Gitu je. Tangan ke bawah dada ni tidak sampai sekilometer. Dekat je Allahu akbar. Gitu ya. Hak sunat panjang tu takbir intiqala. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Habis ra akbar pak baru sah. Dia terkadang ada terbalik. Takbiratul ihram aja. Allah dalam hati sengaja sahaja aku sembahyang akan fardu. Dia. Zuhur 4 rakaat tunai kau qada ni. Duduk main gitu. Ni. Bukan suruh baca niat tu baca niat. Suruh sedar. Qasdu syai' muqtarinan. Kadang-kadang kita cara mengaji tak betul itulah menyebabkan ibadat kita buat tu salah habis. Pada tuduh mazhab Syafi'i itu mazhab waswah. Dia waswah mengaji tak betul. Balik dia Allah tu hak panjang. Lepas tu takbir intiqalat pendek pula ada juga gitu. Ya rakaat dulu. Ada tu imam ada juga gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ngaji mana tu? Rakaat dah. Kalau dah rakaat bukan Allahu akbar subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau sakit dak ni. Kalau tak mengaji ni pelik-pelik saja kita jumpa ya dah. Maka sebab tu pentingnya ilmu supaya kita masuk bulan mana keluar bulan mana sekalipun kita tetap dapat keberkatan. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Ada satu hadis penutup ni dia kata pukul 3 tadi. Pukul 3 tu. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Satu hari Nabi naik atas mimbar Nabi. Mimbar Nabi ni ada 3 tangga. Zaman Nabi tu 3 tangga. Ni tinggi dah kerana umat ni makin ramai kan. Nak tengok orang hak khutbah tu kena tinggi. Kalau 3 tangga kan tak nampak siapa hak duk khutbah lah jawab dia. Faqala, maka tiba-tiba Nabi ni bila naik setangga, amin. Naik 2 tangga, amin. Naik 3 tangga, amin. Bila selesai daripada khutbah, falamma nazala su'ila an zalika. Tak kalau Nabi turun daripada mimbar tadi, sudah khutbah dah, sudah semaya ke apa semua sekali. Maka orang tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa tuan Rasulullah naik atas tangga? Amin. Naik, amin. Tangga ketiga, amin. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu. Jibril mari tak dia. Faqala, Jibril kata. Apa Jibril kata? Rughima
anfumriin. Dari satu riwayat ghurima anfur rajulin. Rebah bersembamlah dengan hidung seseorang manusia di hari akhirat kelak. Rebah sembah. Rebah sembah ni ibarat teruk benar lah. Teruk benar. Rugi tu rugi sungguh-sungguh. Rebah bersembam dengan hidung. Rebah bersembam muka manusia dengan hidung. Ibarat kata sangat-sangat menyesal, sangat-sangat rugi. Itu. Rebah bersembam. Siapa? Zukirta indahu falam yusalli alaika. Disebut nama engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak berselawat ke atas engkau. Nabi dengar Jibril kata itu, Nabi kata amin. Nabi setuju. Maka sebab tu kalau lepas tarawih tu kalau kita buat selawat, jangan tak selawat. Kalau tak selawat, tak usah selawat tu. Tak usah selawat tu. Kalau tak selawat, amak kadang-kadang tak berakhir. Tok bila ya kuat? Allahumma salli ala Muhammad. Salawat. Kalau tak saya selawat tak selawat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Naik lalu. Allahu akbar. Kalau tak selawat. Kalau nak selawat sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Ya, selawat sungguh nah. Jangan kita letih. Sudah dah dawe. Pada dawe, letih dah ni. Letih. Jangan. Selawat sungguh. Setengah-setengah sepak ia sebut khalifah ke ada ni. Sebab tu kalau kita tanya hamba khalifah mana, pak khalifah hak paling hamba berahi. Khalifah mana hak dia mau berahi? Sungguh orang jawab khalifah Umar, ramah hak berahi Saidina Umar lah, sebab Saidina Umar beken dah. Hamba berahi Saidina Ali. Tapi jangan tuduh hamba Syiah. Nah, hamba berahi Saidina Ali tu sebab apa? Bila Saidina Ali cara tu, nak habis dah tu tarawih. Al-Khalifatur Rabi'ah ba'da Rasulillah SAW. Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib karramallahu Nabi dah. Ngelah dah. Segar kata. Baik. Yang kedua, bapa kata amin, Jibril berdoa dia kata ghurima anfumriin aw fi riwayatin ghurima anfu rajulin. Rebah bersembam dengan hidung akhirat esok di padang mahsyar oleh manusia yang mana? Man adraka waladaihi au ahadahuma, orang yang dapat dua ibu bapa atau salah seorang mak atau pak. Dia ada mak pak atau salah seorang mak atau pak, tapi falam yughfar lahu, tapi dia tidak dapat keampunan Allah Taala. Itu. Jadi nak rayaknya wali hak besar, bukan hak pakai serba besar, janggut panjang, bawa tukar. Wali kita hak paling besar ialah mak pak kita. Walaupun kita tak boleh balik raya dak ni, jangan lupa halu-halu. Ni, jangan lupa halu-halu. Jangan lupa orang panggil video call. Minta maaf kau video call. Jangan lupa berkirim duit ke, berkirim barang ke, jangan lupa ke ibu bapa, jangan. Ambo cukup sedih baru ni tengok dalam TV3. Kemarin kau rasa TV3 ada satu orang mokcik tu je. Kemarin ada. Dia sedih, dia duduk syalal katanya. Duduk syalal. Anak dia kata tak cara terus dia. Allah, tak tahulah lagu mana jenis anak, tak tahu jenis lagu tu. Itu syurga kita. Mak pak tu ialah syurga kita. Kita ibadat sunat lagu mana kalau mak pak kita tak reda, tak syurga kita. Lebih baik kita tolong mak pak kita lagi daripada kita semaya sunat, kita ibadat sunat, dapat reda dia, pasti syurga. Maka rugi, rebah bersembam muka orang akhirat kelak. Orang yang ada dua ibu bapa atau salah seorang daripada dua ibu bapa, tetapi dia tak dapat keampunan Allah Ta'ala. Nabi kata amin. Nabi berkenan doa lagu tu, amin. Dan yang terakhir kata Jibril, ghurima anfu rajulin, rebah bersembam muka manusia di padang mahsyar akhirat kelak. Man adraka ramadana, mereka yang dapat bulan Ramadan. Macam kita ni dapat bulan Ramadan, tahun lepas dapat Ramadan, tahun lepas lagi dapat Ramadan, tahun depan belum tentu. Tapi falan yaghfirallaha lahu, tapi dia tak dapat keampunan Allah Ta'ala baginya. Ini orang yang akan rebah bersembam muka dia di padang mahsyar akhirat kelak. Nak tahu mana dia dapat keampunan? Nak tahu mana dia dapat keampunan Allah? Tengok pada 1 Syawal. Kalau 1 Syawal tu berahi buat maksiat, artinya dia tak dapat keampunan Allah Ta'ala. Okay?
Satu Syawal tu petang lagi buat maksiat dah. Itu man asallah fil aidi, man asallaha fil yaumil aidi, asallahu fi yaumil wa'idi. Siapa yang bermaksiat kepada Allah pada hari raya, hari raya Idul Fitri itu pertamanya. Lepas tu imam khutbah, habislah raya. Itu orang panggil begitu sekali raya Idul Fitri itu sekejap. Kita jadi raya sebulan. Nah, mai mana? Raya sebulan, raya pertama, kedua, ketiga, keempat. Hak ada kedua, ketiga, keempat ni raya haji. Pak cik weh, lihat sini. Raya Idul Fitri tak ada pertama, kedua, ketiga kalau mengikut Islam sungguh ya. Habis khutbah, habis raya. Zuhur tu tak sunat dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Buat tak khabar raya haji. Lihat sini, bertukar ada juga kadang-kadang bertukar. Kenapa tu? Karena syarak nak didik kita supaya jangan berhenti mujahadah. Walaupun madrasah Ramadaniyah telah berlalu, tapi mujahadah tetap diteruskan. Itu. Ramadan telah berlalu dah, qiyamul lail tetap. Nah, artinya apa kita dapat daripada bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni pukul 10.30 tu biasanya baru balik daripada surau, betul tak? Betul tak? Kau sini pukul apa sudah biasa? Sama dah, 10.30 baru habis rasanya. Maknanya lepas Ramadan pukul 10.30 pun boleh. Faham tak? Pukul 10.30 pun boleh duduk lagi seorang Tapi dah Ramadan je lagu tu. Lepas Ramadan tengok kuliah maghrib ustaz lewat sikit 5 minit ya. Gitu tengok kau ustaz tengok kerja, tengok kau ustaz tengok kerja. Pakat walekat kohok lah ketekok. Ustaz awak tak faham, duk ngajar lagi. Lebih 5 minit dah, kat 10 minit dah lebih. Jadi otrome, pakat jadi otrome agak. Barulah 40, tak sampai pukul 9 lagi. Apa Ramadan tu 10.30 boleh? Tidak boleh Ramadan jadi tak boleh. Weh, dah. Tak lekat tarbiyah tu. Pengurusi baru faham. Tak lekat tarbiyah Ramadaniyah lah tu apa panggil. Ramadan boleh duduk lama di masjid surga. Lepas Ramadan tak boleh dah. Pasal nampak panah punggung tak duduk, bisa, tak ada orang nak kata. Artinya orang panggil kita tu belum betul-betul dapat tarbiyah Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat tarbiyah Ramadan dan dapat kita bawa sifat-sifat yang kita lekat erat. Orang panggil, orang Kelantan panggil lekat erat. Apa? Lekat tabiat. Jadi waridat. Lekat erat, lekat tabiat. Jadi waridat ni orang panggil lekat istiqamah. Itu senang, bahasa mudah nak faham sangat kan. Nah, bahasa Melayu payah nak faham. Kena tak bahasa Arab. Istiqamah. Orang baru faham. Baca Quran dalam bulan Ramadan rajin. Lepas Ramadan pun rajin. Bukan kata sifat dan rak tunggu berabuk pula Ramadan tahun depan kalau jumpa pula lah Quran. Kalau tak lepas Ramadan pun baca Quran. Lepas Ramadan pun qiyamul lail. Lepas Ramadan pun semaya witir. Lepas Ramadan boleh duduk surau lama, boleh duduk masjid lama, boleh mengaji lebih lama. Itu kalau dapat lagu tu bermakna orang tu bila dapat Ramadan dia dapat keampunan Allah. Tak berakhir maksiat, taubat daripada maksiat. Barulah orang panggil benar-benar Ramadan dia Ramadan yang beruntung. Laisal aidu liman labisul jadid. Kata Sayyidina Ali, satu Ramadan orang pergi ziarah dia hari raya tengok pakai baju baru. Mana Ali pakai baju baru? Raya ni pakai baju baru tu. Jawab Sayyidina Ali, laisal aidu liman labisul jadid. Bukan raya tu orang pakai baju baru. Innamal aidu liman ta'atuhu tazi. Raya sebenar-benarnya ialah orang yang dapat meningkatkan ketaatan dia kepada Allah. Taat bukan ibadat. Itu kena faham balik tu. Karena ibadat dengan taat tu tidak lazim malzum, tidak mengautomatik. Ada orang ibadat banyak tapi berdaki dengan maksiat. Ada 20 rakaat, lapar barang, itu wajah orang. Ni baru 20 bah. Hebatnya dalam kapun tak ada orang rajin habis. Ibadat banyak tapi maksiat batin. Dah tak pakai haba aman surah. Ada orang ibadat sikit je 8 rakaat. Tapi 8 rakaat tu Allah lemahnya aku ya Allah, malahnya aku ya Allah. Inilah aku mampu. Sekuasa nafsu aku dah tu ni. Nak lebih pada tu tak mampu dah aku itu.
Dia tahu diri dia tu hamba. Rahimallahu liman arafa bi qadri nafsihi. Allah merahmati siapa yang tahu qadar diri dia. Itu. Maka mudah-mudahan Ramadan ni kita dapat keampunan Allah Taala dan dapat segala kurniaan-kurniaan Allah yang Allah Taala limpah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan tarbiyah yang kita lalui sepanjang Ramadan, start daripada satu Ramadan, kita akan dapat bawa wala tidak semua, sedikit pun wujud dah di luar daripada bulan Ramadan. Itu tandanya kita benar-benar mendapat kelebihan di dalam bulan Ramadan. Aku rasa cukup setakat tu. Kalau kamu nak pergi lebih lagi boleh. Siapa kasar pun boleh. Siapa buka pun boleh. Cuma penat sikit. Air tak ada ni. Ni. Jadi aku rasa cukup setakat tu. Cumanya sebelum kita berdoa, aku sedikit nak maklum lah. Untuk tanah pondok ambo tu lah. Pondok sayanya pada tahun 2019 telah kita beli 1 ekar tanah di Merbau Sempak, Sungai Buloh. Sebab hak kita duduk sekarang ni kita tak cukup nak ambil, tak boleh nak ambil lebih. Setakat 30 orang pelajar boleh lah. 30 orang pelajar hak kita mampu ambil setakat ni, kerana duduk menyewa kan. Tu pun padak dah. Jadi pondok kita tu memang kita letak free pelajaran. Pelajar-pelajar tak ada bayar yuran bulan ni, tak ada. Duduk situ mengaji. Sekali masuk lah. Dulu tak sewa yuran langsung, tapi pengurusi pondok tak setuju, takut orang main-main. Masuk tubik ada. Letak juga yuran pendaftaran sekali. Lepas tu tak ada lah yuran. Tak ada yuran. Demo kadang-kadang mari atas berah, mari atas lauk. Itulah rezeki budak-budak pondok lagu tu. Alhamdulillah tak putus juga. Betul sungguh lah. Allah Ta'ala janji tu betul. Tak pelawak dah. Apabila Allah Ta'ala pelawak dah. Rezeki Tuhan sanggup. Tuhan tangguh. Jadi pondok kita, untuk kita lebih lagi lah ke depannya, kita beli dah tanahnya tahun 2019, ujung tahun 2019. Dan kita bayar dah pada awal 2020 itu kita bayar 238,000. 238,000. Pendahuluan tu 38,000 tak silap lah gitulah. Lepas tu 200,000 kita bayar sebagai pendahuluan. Jadi 238,000. Harga dia sejuta. Tu tak ingat nak sebut harga berapa, sejuta. Harga dia 1 juta ringgit, bukan rupiah. Jadi bila masuk Covid dekat, kita tak boleh nak buat kutipan wakaf lah. Tak boleh buat kutipan wakaf. Siapalah akhir tahun lepas, mujurnya ada orang hak tolong kutip kat Facebook kan, tapi tu pun kira macam menego juga, dia pun menego lah. Tapi tak ada arah. Tak boleh nak kutip ke mana-mana, terpaksa lah. Terpaksa. Jadi bolehlah bayar ke tuan tanah tu 250,000 lagi. Jadi kira-kira setengah juta dah lah kita bayar. 485,000. 485,000. Jadi sepatut agreement tanah hamba tu tamat bulan 12 sebenarnya. Tamat bulan 12. Tapi oleh kerana tu hamba pun merayu dengan tuan tanah lah, hamba kata kalau dating tuan tanahnya. Tapi dating tak ada tu lelaki dah dating ni. Hamba kata kalau dating ambil duit ni nak batal agreement, tak salah kalau ikut agreement lah. Tapi tu pun dating boleh ambil 98,000 je. Baki lagi 300,000 lebih lagi kena hantar balik pondok. Kalau kira agreement memang tak berdosa lah datingnya. Cumanya dating kita nak maklum lah juga, supaya dating tahu, dan memang dating tahu bahawasanya duit 98,000 tu pun bukan duit pondok. Itu duit orang ramai wakaf. RM30 sekaki. RM30 sekaki tanah. Atau RM50 sekaki dengan asrama. Atau RM100 sekaki asrama dengan masjid. Tapi masjid tu bukan masjid Jumaat lah, masjid iktikaf macam kita cerita tadi. Masjid boleh iktikaf. Kalau masjid Jumaat kena pergi kejaih lah, kena maih lah hurufnya. Jadi hamba merayu lah minta extend lagi. Alhamdulillah 2 minggu dia duduk senyap kali istikharah kali dak ni. 2 minggu dia kata lah. Boleh lah ustaz, kata tak apalah. Kita sambung 8 bulan lagi. Jadi kira-kiranya sampai 31 hari bulan 8 ni. Jadi alhamdulillah sekarang ni tinggal 200,000 lagi. 200,000 lagi dalam bulan Ramadan ni. 100,000 tu menteri seorang hak wakaf. Menteri nama apa? Dr. Datuk Fadilah. Menteri Kerja Raya.
Ambo kuliah Zohor situ, dia duduk depan ni. Ambo tak tahu dia menteri. Gedung. Nah, sudah semaya Zohor, dia pun cokek ambo. Ustaz, tanya siapa apa? Cerita sikit pasal pondok Ustaz. Cerita kita pun, cerita. Saya minat nak wakaf. Boleh Tuan Haji, panggil Tuan Haji itu ya. Engkau tak kenal apa ya dak sini. Ya tapi bagus ya, tak berubah oi. Ambo ni banyak dah jumpa jenis orang panggil salah kita panggil Tuan Haji, dia pun bisik telinga. Ustaz, ambo Datuk Seri, maaf banyak Ustaz. Oh, maaf Datuk Seri dak sini. Tapi awak ni baguslah. Ambo puji akhlak dia gitu. Ambo panggil Tuan Haji gitu. Oh, tuan kalau Tuan Haji minat ambillah nombor telefon ambo. Nak. Kalau Tuan Haji nak wakaf bila masa WhatsApp ya. Insya-Allah. Lepas tu sudah cakap dia pukul gambar pengurusi kata panggil. Datuk, mai sekali. Datuk. Tak apalah, Datuk biasa je kot. Nah. Sudah pukul gambar jalan kat ngalih orang tu kata, "Ustaz, menteri kecek ke apa Ustaz?" Menteri mana? Tu. Alah, menteri. Oh, dia tanya wakaf ya tu. Insya-Allah tu Ustaz, menteri ni bagus dalam hati kan. Orang politik ni supaya belakangnya ni dalam hati tak kecek mulut kan tu dalam hati. Nah, mbak saya ni naik pakar pejabat menteri agama jumpa dengan isu politik. Masa nak tamat agreement tu amo naik merayu dengan menteri agama lah minta berhutang. Berhutang dulu lepas tu kita bayarlah ke dia. Nak minta berhutang dengan duit KJL kalau ada peruntukan KJL lebih-lebih. Kita berhutang bukan nak duit dia, nak dulu bayar ke tuan tanah. Lepas tu bulan-bulan kita kutip wakaf kita bayar ke dia. Kita tak segatung dengan KJL. Takut kita dikuci lidah mulut dak ni. Itu. Jadi memang tak boleh susah. Jadi dalam hati hamba tak berharap. Lalah 28 April itu duk tengah buka puasa pak ya atas WhatsApp. 100,000 niat wakaf Ustaz. Terkejut saya nya. Tak jadi nak buka puasa dak ni. Baca semula betul tak? Masya-Allah. Bahkan hamba update lah Facebook pun dia minta delete. Update Facebook kata Ustaz minta delete Ustaz. Hamba nak ikhlas kerana Allah Taala. Allah kata menteri lagu ni payah nak jumpa ni. Nah, masya-Allah bagus. Mudah-mudahan banyak lagi menteri lagu tu. Jadi sekarangnya tinggal 200,000. 200,000 sikit gitu. Jadi mudah-mudahan kalau siapa-siapa nak berwakaf boleh ambil lah. Tabung pun ada ataupun tak ada nak bawa duit boleh ambil apa pamphlet ada kita tinggal di belakang tu. Nah, ada akaun bank nombor telefon hamba pun ada dan WhatsApp akaun hamba dan sebagainya. Insya-Allah doa-doa juga mudah-mudahannya sebelum 31 Ogos pondok hamba boleh bayar dah tanah dan boleh jalan dah progres. Pertama-tama kita nak buat masjid iktikaf dulu di atas tanah tersebut insya-Allah. Itu saja wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.